Jelajah aspirasi negeri di bawah bayu. Lokasi yang pertama, Rumah Amal Kasih Kingfisher Sabah. Rumah Amal Kasih yang dikenali sebagai Rumah Anak Yatim Kingfisher adalah sebuah rumah atau penempatan yang menempatkan anak-anak yatim di sekitar Kota Kinabalu Sabah yang mana bermula sejak tahun 2013. Rumah yang terdapat di lorong Kingfisher 11, Taman Kingfisher 3 Kota Kinabalu ini antara rumah anak yatim di Kota Kinabalu yang mendapat banyak perhatian daripada orang luar. Rumah ini menempatkan 23 orang ahli di 3 buah asrama. 23 orang anak yatim ini semuanya dalam lingkungan umur 4 tahun sehingga 17 tahun. Mereka yang menetap di Rumah Amal Kasih ini menggunakan konsep adik-beradik, iaitu sebagai sebuah ahli keluarga tanpa melihat apa-apa perbezaan latar belakang. Melalui pendidikan, mereka akan dihantar ke sekolah seperti pelajar biasa, namun mereka diberi allowance setiap bulan. Sebagai contoh, seorang anak yatim yang kematian salah seorang ibu atau bapanya akan diberikan allowance sebanyak RM150 sebulan. Antara sekolah yang dihantar ialah Sekolah Kebangsaan Likas, Sekolah Menengah Kebangsaan Likas dan SMP Likas. Menurut Pengetua Rumah Anak Kasih, terdapat beberapa orang anak yatim dari rumah ini berjaya menghabiskan pelajaran hingga peringkat master di beberapa universiti di Semenanjung, Malaysia. Menurut Facebook Amal Kasih, seringkali rumah anak yatim ini dijadikan tempat untuk masyarakat membuat program kebajikan. Semasa kunjungan kami dari UNIZA, kami telah memberikan sedikit sumbangan dari segi barang keperluan rumah berserta duit poket kepada anak-anak yatim tersebut. Kegembiraan jelas terpancar di wajah mereka saat kunjungan kami sampai. Malahan dapat berkumpul dan bersorak sesama mahasiswa UNIZA dan berkongsi kisah bersama kami semua. Kesimpulannya, Rumah Amal Kasih ini banyak memberi impak kepada penghuninya melalui semua aktiviti dan program yang dijalankan. Diharapkan Rumah Amal Kasih ini terus mendapat perhatian masyarakat di samping memperluaskan amal kebajikan dalam masyarakat di negeri Sabah. Lokasi kedua terletak di Borneo Institute for Indigenous Studies. Boris merupakan sebuah institut kajian orang asal Borneo di Universiti Malaysia Sabah, UMS, merupakan sebuah institut yang telah ditubuh melalui kelulusan mesyuarat Lembaga Pengarah UMS ke-86 pada 13 November 2018. Pengarah Boris merupakan Prof. Madya Dr. Normah Abdul Latif, manakala timbalan pengarah Boris pula adalah Dr. Janet Steffoy. Misi Boris ini adalah untuk menjadi pusat kecermelangan dalam bidang penyelidikan dan inovasi tentang kemahiran orang asli. Manakala, misi yang dibawa Boris ini pula adalah untuk memimpin dan mempromosikan penyelidikan dan inovasi mengenai kemahiran orang asli yang berkualiti tinggi dan berimpak tinggi. Di bawah Boris ini terdapat 4 kluster, iaitu yang pertama kluster budaya dan warisan, kedua kluster bahasa dan linguistik, ketiga kluster etnografi dan pembangunan, dan akhir sekali kluster geospasial dan pemetaan. Terdapat 4 objektif utama pertubuhan Boris ini, iaitu pertama, meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan identiti penduduk Borneo. Kedua, objektif Boris adalah untuk meningkatkan dan mengukuhkan jumlah penyelidikan dan penerbitan dalam bidang sosioekonomi, politik, geografi, sejarah, warisan, bahasa dan budaya Borneo. Objektif ketiga yang menjadi matlamat penubuhan Boris pula adalah mencipta dan menggabungkan maklumat dan rujukan tentang penduduk asal Borneo. Akhir sekali, objektif yang keempat adalah melahirkan lebih ramai pengkaji dalam bidang sosioekonomi dan politik, geografi, sejarah, warisan, bahasa dan budaya Borneo supaya tidak pernah luput di mata masyarakat.
Antara bidang pengajian yang ditawarkan di bawah BORIS ini adalah program Doktor Falsafah, PhD dan Doktor Sarjana dalam pengajian pembangunan dan juga program-program Doktor Falsafah serta Sarjana dalam pengajian etnik dan warisan. Hasil daripada lawatan ke UMS, kami dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai BORIS yang menjaga dan mengambil berat mengenai orang asli. Oleh itu, diharap BORIS UMS ini berjaya mencapai semua matlamatnya pada masa akan datang dan mampu memberi impak yang positif kepada semua orang di sekeliling. Lokasi ketiga terletak di Kampung Tanjung Aru. Kami memulakan jelajah aspirasi kami ke tempat yang pertama, iaitu Kampung Tanjung Aru. Kampung ini terletak kira-kira 15 minit dari kota Kinabalu International Airport. Aktiviti utama kami di sini adalah untuk beramah mesra dan mengambil pengalaman sebenar berada di kampung atas air. Pertama kali menjejakkan kaki di sini, pelbagai soalan yang timbul. Adakah kayu-kayu ini kukuh? Adakah tidak akan roboh jika naik beramai-ramai dan bermacam-macam lagi? Hasil bicara santai bersama salah seorang penduduk di sini, terdapat 3 atau 4 buah rumah juga yang telah hanyut dilanda ombak ketika musim ribut yang lalu. Oleh sebab itu, kelihatan sisa tiang rumah yang tinggal akibat ditelan ombak dan mungkin juga dalam proses pembinaan semula. Seterusnya, kawasan di sekitar Kampung Tanjung Aru ini agak dipenuhi dengan kotoran dan sampah sarak seperti plastik, pakaian lama dan sebagainya. Besar kemungkinan sampah sarak itu hadir dari ombak yang membawa sampah dari tengah laut. Oleh sebab itu, boleh disimpulkan bahawa kampung ini kebanyakannya didiami oleh penduduk yang berpendapatan rendah. Selain itu, aspek keselamatan juga perlu ditekankan di sini kerana penampakan titi yang menjadi penyambung antara jalan amat menyeramkan dan berbahaya. Dalam beramah mesra, kami juga mengambil peluang untuk menjalankan kerja dakwah kami kepada penduduk kampung yang bukan beragama Islam dengan bantuan edaran risalah bagi memberi pencerahan tentang keindahan Islam. Kami dapati majoriti adalah beragama Islam kerana terdapat sebuah surau yang didirikan di tengah-tengah kampung bagi memudahkan jemaah untuk berkumpul beribadah bersama. Kami juga tidak melepaskan peluang untuk memasuki dan merasakan sendiri pengalaman berada dalam surau atas air. Seusai melawat surau dan orang kampung, kami meneruskan lagi perjalanan ke tempat menarik yang lain. Lokasi yang keempat di Kundasang. Antara tempat menarik di Sabah adalah Kundasang. Kundasang merupakan sebuah pekan yang terletak di dalam daerah Ranau di negeri Sabah. Kawasan ini mempunyai keindahan semula jadi seperti flora dan fauna. Seperti yang sedia maklum, Kundasang mempunyai keindahan pemandangan yang berlatar belakangkan Gunung Kinabalu. Kami telah diberi peluang untuk menginap di Kundasang selama 2 hari 1 malam bertempat di Salman Homestay. Kami mencipta kenangan dengan melakukan aktiviti seperti BBQ dan permainan santai. Sepanjang perjalanan kami di Kundasang, terdapat beberapa tempat tarikan yang telah kami lawati, antaranya Pekan Nabalu, Taman Peringatan Perang, Desa Dairy Farm dan Alpaka Club. Dengan kecantikan dan keindahan yang didapati di kawasan Kundasang ini membuatkan kami merenung, memerhatikan serta menghayati segala sudut pemandangan secara mendalam. Pada masa yang sama, kami juga turut melaksanakan kerja dakwah dengan mendekati masyarakat sekitar Kampung Mesilau melalui aktiviti street dakwah yang berkonsepkan santai dan terbuka. Semasa kerja dakwah dilakukan, masyarakat di kampung ini begitu mesra kerana mereka dapat menerima dan mendengar pendapat dan pandangan dengan baik.
Mereka juga gembira dan berbesar hati dengan kehadiran kami serta mengalu-alukan lagi kami untuk kembali semula ke kampung ini. Lokasi yang kelima, Kampung Mesilau. Kampung Mesilau terletak di daerah Ranau, Sabah. Kampung Mesilau terkenal kerana merupakan satu daerah pelancongan dan merupakan satu tempat yang sejuk dan dingin. Populasi rakyat di Kampung Mesilau dianggarkan 500 sehingga 550 orang. Selain itu, tempat pelancongan Kampung Mesilau juga merupakan tempat untuk pelbagai program dan juga lokasi kajian pelajar universiti, khususnya pelajar Universiti Malaysia Sabah. Menurut sejarah, Kampung Mesilau pernah dikejutkan dengan gempa bumi yang terjadi pada tahun 2015. Perkara ini merisaukan pelancong kerana ianya melibatkan isu keselamatan. Lebih menarik, setelah gempa bumi yang terjadi, penduduk kampung sendiri membina dan membangunkan semula kampung tersebut. Lokasi terakhir di Pasar Filipina. Pasar Filipina merupakan sebuah lokasi tumpuan bagi pengunjung tempatan dan juga pelancong dari luar negara untuk datang dan membeli pelbagai jenis barangan harian mahupun cenderahati untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Di Pasar Filipina ini memang menjual pelbagai jenis barangan harian dan juga cenderahati yang murah-murah jika dibandingkan dengan lokasi kedai yang lain. Pasar Filipina ini terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian produk harian, yakni sayuran dan bahan mentah. Bahagian kedai makanan dan juga bahagian kraft tangan. Tambahan pula, menarik tentang Pasar Filipina ini ialah ianya beroperasi selama 24 jam. Terdapat 2 waktu operasi di Pasar Filipina ini, di mana dibahagikan kepada waktu pagi, yakni bermula dari jam 8 pagi sehingga 8 malam, dan waktu malam bermula dari jam 8 malam sehingga 8 pagi. Di mana bagi peniaga kecil-kecilan, waktu malam adalah waktu operasi mereka menjual di tepi kawasan pasar ini. Pada waktu pagi, Pasar Filipina ini dibuka sepenuhnya, menjual pelbagai barangan segar dari ladang dan juga dari lautan, termasuk makanan kering dan juga makanan ringan. Kedai makanan ringan dijual di bahagian laluan luar pasar. Rata-rata pelancong yang hadir ke pasar harian ini, bagi penggemar kopi, kopi Tenom adalah merupakan kopi yang paling terkenal di Sabah dan anda boleh mendapatkannya di sini juga dengan harga yang lebih murah. Anda perlu pandai untuk tawar-menawar. Pada waktu malam pula, banyak peniaga kecil mula membuka tapak di bahagian luar pasar ini dan menjual pelbagai jenis barangan harian seperti kuih muih, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain-lain lagi. Selain kawasan barangan harian, pasar kraft tangan yang terletak di Pasar Filipina ini juga menjadi tumpuan bagi para pelancong yang ingin membeli cenderahati sebagai hadiah mahupun kenang-kenangan. Terdapat pelbagai jenis barangan ukiran tempatan yang dijual di sini dan ianya ternyata lebih murah daripada harga di kawasan lain, termasuk aneka keychain, fight magnet, kain batik tenunan dan banyak produk tempatan yang mempunyai keasliannya yang tersendiri. Hanya boleh didapati pada waktu malam. Kawasan ini selain daripada menjual barangan harian dan juga barangan kraft tangan, ia turut menjual pelbagai jenis makanan seakan-akan pasar malam. Di sini, kebanyakan makanan yang ditawarkan agak murah dan berbaloi.